Alhamdulillah. Cukup Ustaz dah sampai. Saya mohon apa yang tuan-tuan perempuan yang ada kat di luar bolehlah masuk ke dalam. InsyaAllah kita akan pulang majlis. InsyaAllah boleh masuk ke depan luar lagi. InsyaAllah boleh masuk ke depan lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan pada malam ni insyaAllah kita akan mendengar kuliah jemputan daripada Al-Fadhil Ustaz Firdaus. Di sini saya doa dulu lah kedatangan Ustaz. Kami difahamkan memang Ustaz ada. Tes tak dengar. Ada. Tes. Ada tak? Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kat sekolah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali saya minta maaf sebab lambat. Jam macam apa ni? Atau orang balik kampung semua ke apa, tak tahulah. Keduanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Masjid Jami' Rantau Panjang kerana menjemput saya, dan alhamdulillah sampai juga buat pertama kalinya saya di masjid ni. Mudah-mudahan segala perkongsian pada malam ini ada kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Pertama, saya nak mengajak diri saya dan juga kita semua yang berada dalam masjid ini untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan dan menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tegah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Setiap kali kita khutbah Jumaat, khatib akan pesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sebut di dalam Al-Quran, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 10, bahkan lebih daripada 260 kali perkataan takwa itu digunakan. Yang menunjukkan bahawa takwa ini merupakan satu elemen, ejen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia perlu ada dalam hidup kita. Yang mana Allah SWT sebut banyak, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhati, tengok teropong, tengok dalam diri kita ni, rasa dalam diri kita ni apa yang kita siapkan untuk kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. Allah jadikan kita semua ni min nafsin wahidah, daripada satu, iaitulah daripada mula-mula siapa jadi? Allah jadikan siapa? Nabi Adam. Pandai. Anak siapa dah tahu? Anak-anak siapa? Anak Syukri, Azri. Yang mana Azri lah? Kemudian Allah kata, wa khalaqa minha zawjaha. Daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada tubuh badan Nabi Adam, dijadikan pula baginya isteri, iaitu Hawa.
Kenal tak awak? Jumpa tak? Hah? Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada Adam dan Hawa, Allah SWT biarkan anak-anak lelaki dan perempuan dengan kadar dan jumlah yang banyak, berceretek merenyut. Malam ni ramai, masya-Allah. Terima kasih banyak. Allah ingatkan lagi sekali, bila kita mula-mula duduk seorang, tak ada siapa nak kahwin, runtunlah mak pak nak kahwin, mak pak bagi kahwin. Bila kahwin pula, kalut pula tanya, dah kahwin lama dah, bila nak ada anak pula? Kalut tanya kan. Allah ingatkan kita lagi sekali, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bila dah ramai ni, bila banyak sangat minta kepada Allah, Allah ingatkan kepada kita lagi sekali, wattaqullaha allazi tasaalun. Bertakwalah kepada Allah, yang kita ni banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah ramai ni, jaga perhubungan di antara kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu dengan pengawasan yang sangat-sangat teliti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah sebagai satu pusat, satu tempat yang menjadi tempat penyatuan kita. Dalam ni saya percaya macam-macam doa ada. Termasuklah kala-kala yang tak sama. Ada tak? Kala macam-macam. Kan? Dia ada warna hijau, dia ada warna biru, dia ada warna oranye, macam-macam warna. Tapi pasal apa? Kita boleh duduk dalam masjid, kita boleh menyatu, sebab inilah tempat dia. Sebab tu Nabi SAW menjadikan masjid sebagai satu tempat pertama ataupun benda pertama yang perlu dibina. Bila hijrah, buat masjid dulu. Masjid menjadi tempat segala-galanya. Dan inilah yang sedang kita nak wawarkan kepada semua orang, supaya jom kita sama-sama mengembalikan kegemilangan masjid yang sebenar. Siapa yang nak memakmurkan masjid, semua orang bertanggungjawab. Kita tak boleh nak tuju dekat pengurusan masjid saja semata-mata. Kita tak boleh nak tuju dekat pengurusi saja. Tak boleh nak tuju dekat imam, bilal, siak semata-mata. Orang yang menguruskan masjid semata-mata. Siapa yang nak memakmurkan masjid ni, semua orang perlu terlibat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 18 yang selalu kita dengar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang nak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang paling layak dan selayaknya siapa? Mereka lah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sebut, Nabi kata, siapa orang yang beriman kepada Allah, bersaksilah, kata Nabi SAW, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka itulah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid kena bagi makmur. Makmur ni apa dia? Kena bagi meriah. Masjid tak boleh nak sunyi, masjid tak boleh nak suram, masjid tak boleh nak berkira-kira sangat, nak bagi lampu banyak, nak bagi meriah, nak bagi cantik. Tak boleh nak berkira sangat. Sebab apa? Nak bagi makmur. Siapa yang nak tolong? Antara kita. Semua orang nak kena tolong. Tahu tak, masjid kami duduk dalam kampung hujung Johor mana Allah. Nak main pun nak kena lalu pasar malam dulu. Nasib baik pasar malam tutup dah tadi, tidak jam tambah lagi. Siapa yang nak tolong? Kita. Masjid nak ambil duit mana? Allah, kerajaan nak bagi banyak sangat ke? Nak banyak mana tuan? Nak tunggu nak buat satu-satu projek, nak minta lah kami ni bumbung nak luruh dah ni, kalau tunggu lama sikit lagi silap-silap ni, siling jatuh atas kepala jemaah. Bukan nak boleh cepat. Siapa yang nak tolong? Kita. Kita yang nak tolong. Tuan, sama juga dengan masjid kami tuan. Duduk kat mana? Duduk dalam hutan. Tuan pernah pergi Tanjung Dawai? Tanya maklum pernah pergi Tanjung Dawai? Pergi Tanjung Dawai lalu jalan tu lah. Tapi biasa duduk pergi siang, try pergi malam, gelap. Lambah lah ni pula nerai kami tu, lampu jalan semua terpadam. Ada itu satu tim daripada Gemar 100 masjid, depa ni mai daripada belah Selangor sana tu. Telefon saya, ustaz nak jumpa juga macam mana. Saya kata saya kat tengah forum ni.
Dia tak apa, kami tunggu Ustaz. Habis selesai forum apa semua pederah, lalas boleh jumpa juga depa main pukul 11 malam. Depa tunggu dekat masjid. Dia kata kami mai Ustaz, kami ingat kami sesat dah. Masuk dia kata hutan mana pun dah tahu, weh bawa. Weh kenal tak? Wazir bawa. Dia kata ingat masuk ke hutan mana dah. Sampai dekat masjid ni cerah. Sebab kami pasang semua spotlight, kami tak tutup. Termasuklah lampu di ruang solat masjid pun kita tak tutup. Apatah lagi di lampu di pekarangan masjid, kita bubuh spotlight bagi terang benderang. Lampu dekat area tandah pun tak tutup. Kadang-kadang lampu kubur pun kita buka. Hampa pi tak percaya, kubur kami kan takut. Kubur kami siap lepas bersilat ni. Tak percaya pi, tengok. Dia sampai dia kata cerah menderang. Sebab apa? Nak memakmurkan, nak bagi hidup suasana masjid tersebut. Dan alhamdulillah, siapa yang buka hati orang ni? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang buka. Kita berusaha saja, tapi atas bantuan dan kerjasama siapa? Umat Islam dalam satu Malaysia. Semua orang pakat-pakat tolong. Kita pun tak sangka lah, kita cuba buat kan kempen infak RM2 kan. Daripada mula alhamdulillah saya jadi imam masjid dekat Masjid Al-Bushra Merbuk. Kalau di Kedah, dia imam dan pengurusi orang yang sama. Dia tak sama dengan Penang ni lah. Pengurusi kalau dilantik saja jadi imam, contoh imam tak ada, imam letak jawatan. Macam kami di Merbuk, imam letak jawatan, kemudian keluar ala jawatan kosong, imam dilantik saja menjadi imam, automatik jadi pengurusi masjid. Lah Kedah ni dia macam tamak sikit. Dia lah imam seorang dia lah, tak ada dua orang. Dia tak ada imam nombor 2, nombor 3, tak ada. Dia lah imam, dia lah pengurusi jawatan kuasa, dia pengurusi karya, dia juru nikah, dia ambil semua. Dia kata Kedah ni tamak. Bukan tamak, jimat. Jimat 1,200 ya bagi seorang. Faham tak? Dia lagu tu, Kedah dia lagu tu. Jadi 2018 saya jadi imam. Dan pada masa tu saya baru je nak karya situ. Saya bukan asal orang Merbuk, saya asal orang Al-Ustaz. Tapi dah lama saya kerja dengan lembaga zakat. Saya duduk menetap dekat situ, beli rumah menetap dekat situ, duduklah dalam karya Masjid Merbuk. Saya ingat sekali je saya pergi main Jumaat dekat masjid tu. Sebab kami banyak masjid area tu. UiTM pun buat main Jumaat. Ada masjid-masjid yang dekat-dekat lagi situ, saya banyak pergi tempat lain. Kita pula kerja dengan lembaga zakat, duduk bahagian dakwah pula, banyak duk pergi khutbah tempat-tempat lain. Jarang-jarang sangat saya ingat sekali saya pergi Masjid Merbuk, masjid yang saya lah ni lah, pergi kat tanah, saya kata terdetik masa tu dekat hati, kalau lah masjid ni aku ambil, aku tahu aku nak buat apa. Dia rasa lagu tu, tapi tak mau. Tolak mai, lala tak ada apa, tinggal 2 hari lagi jawatan nak tutup. Dia kata tak apalah mai saya isi borang 2018 dilantik menjadi imam dan pengurusi masjid. Mulalah nak rombak masjid kampung yang tak ada apa. Habis semayang, siap orang paling terakhir, siap akan kunci pintu masjid, termasuklah pagar masjid. Setiap waktu semayang. Kuliah adalah 1-2, termasuklah saya. Saya di antara lapis awal yang kuliah sebelum jadi imam dekat situ. Kuliah dulu kat situ. Mula duk kuliah apa semua, AJK lah duk pujuk. Ustaz, kita imam tak jawatan dah ni, Ustaz tak jadi imam. Saya tak boleh, kata saya tengah jadi pengurusi surau kat taman saya ni. Apa semua dia payah saya dengan tanggungjawab dengan kerja apa semua mak kena pergi keluar pasal lagi tak ada kat masjid. Orang ingat betul tak? Tok imam dia kena ada kat masjid, tak ada lagi bunyi. Ya jadi tok imam saja masjid tak ada, tak duduk dekat masjid ni nak kena jawab ni semua ni. Nak kena jawab. Kita payah lah apa semua. Jadi daripada pujuk-pujuk, habis kuliah ada seorang AJK. Habis kuliah bawa makan cakotiau. Habis kuliah bawa makan cakotiau. Dia terhutang budi dengan cakotiau tu lah. Dia ambil juga jadi imam, mula ubah. Tambah kuliah, mula upgrade. Penuhkan kuliah. Penuh sampai tiap-tiap malam kuliah, tak bercuti. Termasuklah Syekh Faisal, salah seorang pengkuliah. Dia tengok jadual, kita update dalam grup. Dia kata tu dia kata Masjid Merbuk. Dia tahu orang Merbuk mengaji sampai tak mau cuti langsung. Penuh jadual. Sampailah PKP, mulalah ada ustaz-ustaz lain tarik diri lah apa semua, dia renggang balik. Lah ni renggang sikit lah. Tapi kebanyakan boleh kata hampir setiap malam ada kuliah maghrib. Dan pada masa tu barulah kita plan nak bina masjid. Bukan nak bina, nak ubah suai saja.
Nak ubah suai, nak bagi comel sikit sebab masjid kami ni tuan. Saya minta maaf lah, saya selalu sebut lagu tu lah. Masjid saya ni, masjid tuan-tuan elok lagi. Masjid Merabuk ni tuan-tuan, masuk dalam masjid ni tak ada aura seronok langsung. Dia suram ni, rumah hantu lebih lagi. Sungguh ni nak abang ni. Masjid Merabuk ni, lampu ni tuan, lagi mana tak terpadam lampu tu, lagi tu dia tak tukang. Lampu ni kuih lama, dia kuih malak. Dia kuih lama, dia kuih malak. Try tuan-tuan tak payah ni. Ni malak ni. Try tukang baru. Dia terang. Abang kata masjid saya dulu macam tu lah. Dia malak lah. Lagi dia tak peluk terus, lagi tu tak tukang. Punyalah berkira kita. Sayang sebab apa? Oi, duit masjid ni, duit orang. Tak guna pun berdosa. Ada pihak malak lagu tu saya. Saya ingat sebulan sebelum saya jadi imam kot, saya buat forum dekat surau saya. Masa tu saya jadi pengurusi surau dekat taman saya. Panggil Syekh Faisal, mai buat apa dia forum apa semua, dia buat kat surau saya lah. Duk saya mau forum. Dia tengah free, saya cakap dengan dia, apa dia, saya jadi imam kot kat Masjid Merabuk. Tu. Tapi perhabis duit depa. Syekh Faisal pasal nak terus perhabis duit depa. Saya jadi imam. Mesyuarat pertama bentang. Mendari duit kita ada berapa? Masjid kampung ni kan? Masjid dalam kampung, dalam hutan yang tak ada apa-apa program, yang orang main Jumaat pun tak ramai. Dia kata ada 215,000. Saya kata mai celah mana 215,000? Dalam kampung tuan-tuan, yang tak ada buat apa-apa, kotlah buat program meniaga ke apa, tiba-tiba duit ada 215,000. Mai kok mana? Saya ingat Syekh Faisal pesan, dia kata apa? Simpan duit orang pun berdosa. Simpan, orang bagi tuan. Ya perempuan. Perempuan bagi duit kat masjid, suruh masjid simpan ke? Tak ada siapa pun. Dia tahu lah, ada pendapat dia, saya bagi memang saya suruh simpan angkat tangan. Takat lah ni orang duk main masjid tuan. Yang duk main tak pernah putih-putih singgah ke masjid lah ni. Depa duk main. Saya ni dah macam tuan rumah kenduri dah. Tak. Tuan rumah kenduri, tunggu sikit lagi tak pasang kanopi, tunggu ya. Tunggu tak buat lagu tu ya. Kalau saya buat kanopi lagu tu, saya ingat saya kena tak tong sebelah. Salam duit boleh lentung, salam duit boleh lentung. Lah ni dia jumpa orang dah salam, saya tak jumpa lagi lah hak main salam dengan saya ni. Hak main salam kata, ustaz ni infak sikit kat masjid, ustaz simpan tau, jangan duk guna duit saya. Saya tak jumpa ni. Orang bagi sebab apa? Orang tahu sebab kita guna, kita manfaatkan duit orang. Orang nak macam tu, duit masjid habis ke? Tuan-tuan, yang ni lah saya nak cerita kepada tuan-tuan, barakahnya. Inilah barakahnya. Tuan-tuan, menggunakan, menguruskan duit masjid, menguruskan kewangan masjid tuan-tuan, tak pernah rekod, tak pernah ada lagi dalam rekod orang menggunakan duit masjid sampai habis, tak pernah ada rekod lagi dah. Tuan-tuan, kita pun tak pernah jumpa dalam surat khabar yang mana ada berita kata pakai duit masjid, satu masjid terpaksa ditutup sebab duit masjid habis. Tak ada. Saya tak pernah jumpa lagi. Yang kita jumpa apa dia? Tabung masjid dibekukan. Sebab apa? Duit masjid banyak. Ada dalam surat khabar. Masjid ini dibekukan akaun bank dia sebab ada jutaan ringgit dalam akaun bank. Nak buat apa? Simpan banyak-banyak. Guna. Habis ke duit masjid? Lah ni jom kita try tengok. Guna duit masjid. Janji guna betul-betul lah. Guna tengok duit masjid. Habis tak habis? Try tengok. Tuan-tuan, saya bagi tahu betul-betul tuan-tuan, kutipan Jumaat masjid kami sebelum ni. Mula-mula saya jadi imam. Nak cecah angka 1,000 seminggu untuk kutip Jumaat tu pun payah. Jadi duk fikir ni, dengan nak gajikan orang, dengan nak buka masjid, nak buka lampu 24 jam masjid, nak bagi orang masuk, ayak tak berhenti-berhenti, karan duk jalan tak berhenti ni. Boleh buat ke ni dengan tak sampai 1,000 kutipan mingguan ni? 600, 700, 800. Dia duk minggu situ. Kena hari ramai sikit, dia pergi 800, 900. Tak tahulah kena nasib sikit, dia pergi 1,000. Kalau boleh 1,000 tu dia macam, wow, 1,000 minggu ni. Dia jadi lagu tu. Dan kami tak pernah menambah kapasiti orang yang solat Jumaat. Masjid kita renovate, alhamdulillah siap. Renovate fasa yang pertama,
Tak menambah jumlah orang sembahyang Jumaat pun. Banyak tu juga. Tak sampai 1000 orang sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Barakah bila setiap kali kita sebut alhamdulillah tuan-tuan, kita tak pernah menyimpan duit yang tuan-tuan infak. Tak pernah simpan. Tak habis bukan kerja kami. Tapi kami tak pernah simpan. Tuan-tuan bagi, kami akan guna untuk manfaatkan duit tu. Dan alhamdulillah, lah ni dia mula naik. Daripada mula-mula kata dia naik pergi 1000, dia jadi wow. Betul 1000 lebih. Wow. 1007. Dia naik 2000. Wow. Alhamdulillah, lah ni dia maintain 3000, 3500, 2000, dia pergi kot tu. Dia maintain lagu tu. Alhamdulillah. Habis dah tuan-tuan? Tak habis. Kami belanjakan untuk masjid untuk pengurusan saja. Pengurusan ni berkaitan dengan apa? Yang pertamanya gaji antara yang tinggi, elektrik tinggi, ayak kurang. Sebab kami pakai ayak telaga. Kami merebuk ni dia ada krisis ayak sikit. Merebuk ni lama dah, 40 tahun lebih dah ada masalah ayak. Jadi kami terpaksa buat cari satu jalan alternatif yang baru. Kita kena korek telaga yang pertama, kos 10,000 yang pertama. Dan alhamdulillah lah ni kita ada lagi tambahan 2 telaga baru yang kos dia RM75,000. Buat, tanya je King, boleh dah buat? Kita buat Ustaz, buat RM75,000 korek telaga. Alhamdulillah, baru-baru ni bila kemarau panjang yang hari tu ni, Allah ayak. Sekali dengan aku kali kena angkut ayak. Tak ada ayak, pi lah angkut, bawa lori lah apa orang pakat main angkut ayak bertong-tong ni, alhamdulillah tak putus. Ayak cukup. Kita buat pula satu wakaf, satu pondok, telaga air wakaf dekat situ. Orang boleh main ambil ayak bila-bila masa saja. Tak putus tuan-tuan. Bila musim ayak tak ada dekat Mabuk, dia jadi pesta ayak dekat Mabuk ni, dekat Masjid Mabuk ni. Orang main mandi lah apa. Jangan karan tak ada lah. Karan tak ada, ayak tak ada. Duk pam. Dah harap tu. Habis duit masjid tuan? Tak habis tuan. Kita belanja setiap bulan untuk pengurusan masjid saja tak kurang daripada 50,000 sebulan. Pengurusan saja. Masjid dalam pekan ke? Masjid dalam bandar ke? Tak, masjid kami dalam kampung, bahkan dalam hutan. Babi pun banyak. Merebuk ni tuan, dia kaya. Dia kaya dengan babi. Takatlah ni anak karya saya ingat dah dekat 10 orang dah menjadi mangsa babi. Babi sungguh. Bukan babi muhung yang ni. Bukan orang belah babi tuan-tuan. Kalau biasa kita dengar orang belah lembu, ni babi belah orang. Yang paling baru lagi, bukan baru sangat lah, tapi dia yang paling baru rekod dia lah. Siak saya. Dia akan dilantik menjadi siak tak lama lagi lah. Dia AJK masjid kami. Lah tugas dia penggali kubur. Saya pun dah risau kat kalau dia mati siapa nak korek kubur. Kan? Dia nak pergi sembahyang subuh, sebelah masjid kami ni, sebelah dia klinik. Berkongsi pagar dengan klinik. Pagar tu, pagar klinik, pagar kami. Lagu tu lah. Dia nak sampai masjid lebih kurang 50 meter lagi, mayang subuh. 2 ekor babi keluar angkut klinik. Tak tahu lah lari dari klinik ke apa, tak tahu. Belah dia, 2 ekor. Patah tulang rusuk ni. Sebelum daripada dia, kami punya wireman yang duk buat wiring dekat masjid apa semua ni, dia juga buat PA system masa mula-mula dulu. Dia laki bini. Laki patah tulang bau. Sebab apa? Babi. Abang kata hutan tu. Ada lagi yang sebelum-sebelum tu sampai Kelah. Tak apa nak okey. Sebab apa? Babi. Abang kata hutan. Tapi habis kan saya duk yakinkan kepada jawatankuasa. Masa mula-mula memang payah. Saya faham memang payah. Saya bukan nak suruh tuan-tuan perhabis duit masjid, tak. Cuma kita nak mengimarahkan masjid, kena pakai duit. Buat dulu bila orang nampak, oh masjid ni dia guna duit masjid sungguh-sungguh. Dia guna duit kita kita bagi, dia manfaatkan duit kita. Barakah tuan-tuan. Barakah. Sebab apa perjalanan Nabi SAW diceritakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dimulakan daripada masjid dan perjalanannya sampai ke masjid. Allah nak beritahu apa? Barakna haulah. Allah akan berkati masjid ni berkat. Dan keberkatan tersebut bukan hanya turun di masjid tersebut saja, tapi di sekelilingnya barakah.
Walaupun ada aduan mai, lepas kata ustaz dok buat kedai makan dekat masjid ni, dok buat impak sarapan hari subuh Jumaat free apa semua. Ni orang dekat luar hadap berniaga semua terkesan ni. Muhung. Tadi tanya Syaril saya dengan dia. Kami pergi keluar cari sendiri tang mana yang kata berkesan ni. Kita pergi tengok, berlambak kuih duk buka berniaga lagi dah. Sebab apa? Barakah. Dan ada kedai-kedai yang duk mai jumpa dengan kita ni. Dia kata, ustaz, terima kasih banyaklah ustaz. Takkanlah 2 kedai dah mai jumpa saya. Terima kasihlah ustaz buat masjid kita jadi viral. Dia kata, si ayam berniaga seronoklah. Tambah-tambah hak Tanjung Dawai. Kan? Saya duk melawak dengan dia, tak tahulah berapa lama dah pergi ni. Ustaz janganlah ustaz, kami duk berniaga seronok dah ni dah ni. Ha, Tanjung Dawai duk berniaga ikan bilih, belacan, ikan bilih mata biru maklum-maklum tahu tak? Ha, kalau maklum tahu ikan bilih mata biru, kalau Pak Long dia kena ikan bilih mulut merah. Dia duduk tepi-tepi pantai biasa petang-petang. Kan? Ha. Kan? Barakah. Barakah. Yang berniaga dalam tu barakah, yang bekerja dalam tu barakah tuan-tuan. Kalau dalam masjid kita dah ada lebih daripada 30 orang kaki tangan yang kita gajikan. Dengan kaki tangan apa dia pejabatnya, kaki tangan yang jaga tanda, yang jadi pengawal keselamatan, ada tukang kebun. Ni semua ni ditanggung oleh masjid. Tu tak masuk kira sekali dengan koperasi. Tu campur-campur semua ada 30 orang lebih staff saja. Tak masuk orang yang berniaga dalam tu. Campur-campur semua ada berapa keluarga dah dalam tu. Ni apa dia tuan-tuan? Barakah. Bila masjid itu dimakmurkan, hidup suasana masjid 24 jam hidup masjid. Dan bukan kita nak ajak semua masjid, jom kita buat masjid kita ada kedai. Tak tuan-tuan, bukan cerita kedai, tapi nak memakmurkan tu macam-macam cara tu ada. Apa di antara masalah utama bila mana kita sendiri nak singgah pergi masjid? Contohlah tuan-tuan, musim cuti sekolah, baru ni ikut kita pergi jalan-jalan. Kita nak singgah semayang, kita singgah kat mana? Masjid. Jarang sangatlah kita nak singgah, mungkin emergency, mungkin kita singgah stesen minyak. Nak cari surau. Tapi kebiasaannya singgah masjid lah senang. Semayang kat situ, nak guna tandas apa semua dekat situ. Tuan-tuan, yang pertama sekali apa dia? Berikan kemudahan kepada orang yang nak singgah ke masjid. Bagi kemudahan. Kemudahan yang macam mana? Jangan sesekali tutup pagar masjid. Yang tu nombor 1. Jangan tutup pagar. Ni pagar tutup rapat. Oh, baru nak kena, alhamdulillah jumpa juga masjid, boleh semayang. Kena pagar tutup. Nak masuk tak boleh. Yang kedua, jangan kunci ruang solat masjid. Tak boleh lah ustaz, tabung masjid ni tak kira orang masuk pecah tabung masjid apa semua. Tuan-tuan, masjid saya bukan kata tak ada pagar, tembok pun tak ada. Sebelum ni ada tak? Sebelum ni ada. Bila kita mesyuarat jawatan kuasa, saya beritahu, saya kata saya teringin sangat. Boleh tak jom kita robohkan tembok masjid, kita buang pagar. Dia tahu payah ustaz. Yang pertama takut apa? Takut orang masuk pecah tabung. Itu biasa. Masjid tempat orang pecah tabung. Saya kata masa duk ada tembok pun orang duk pecah rumah tu yalah. Dia duk ada tabung, duk ada pagar ni, masjid kita duk tutup ni. Tabung kita kena pecah tak? Kena pecah. Tak larat nak repair tabung. Lepas tak tahu kos repair tu lagi tinggi daripada duit yang ada dalam tabung. Duit bukan banyak mana dalam tabung, tapi nak repair tu lagi mahal daripada tu. Repair ni tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah tabung kita huduh nak mampu. Dekat tempat kunci tu dia reka macam-macam. Dia kona kot situ, sekali dia pusing kot situ, sekali dia buat, dia selup lagu tu. Nak bagi apa? Nak bagi orang payah nak buka. Sampai siap nak tolong buka orang payah. Dia kata menyempai lempak lagu tu, tak boleh nak buka. Payah. Tuan-tuan, wallahi sampai sekarang bila kami robohkan tembok masjid, sekali pun tak pernah lagi berlaku pecah tabung masjid. Tak pernah berlaku. Bila kita terima anugerah masjid terbaik yang tahun lepas, habis pada majlis tu sembang dengan Datuk Mufti. Dia kata masjid entah tak ada pagar no. Dia tak ada tu. Orang tak masuk pecah tabung, Mufti berisau.
Orang tak masuk pecah tabung. Dia kata, Datuk, tak ada. Masa ada pagang, ada orang pecah tabung. Bila tak ada pagang, tak ada orang pecah tabung. Sampailah. Tuan-tuan jangan duk berhabaq kat orang lah, betul pergi pecah tabung. Bila tak pecah tabung, lepas tu kita pula ada satu masjid daripada Selangor, masjid apa saya tak tahu. Lepas main melawat masjid kami, lepas main bawa satu, dia kata ada orang wakaf tabung drive thru. Maksudnya pandu lalu, tak payah masuk dalam masjid lah. Lalu boleh singgah, buh tabung. Dia tu tabung ni tak mana? Tak tepi jalan. Betul kita pun abang kat jawatan kuasa, jom kita ambil lah, dah orang wakaf bagi buat apa semua pondok dia tak tepi jalan. Dah orang tak masuk pecah tabung lah, tak tepi jalan terus. Bubuh dalam Facebook lah, kita bubuh dalam Facebook. InsyaAllah kita akan ada tabung drive thru, tak tepi jalan. Hampa boleh main singgah, tak masuk buat apa, hampa nak pergi kerja, hampa nak pergi mana, lalu depan masjid, buh dalam tabung tu. Allah Akbar tuan-tuan, orang duk komen ni lah, bahaya ustaz, tak apa tabung tepi jalan. Dia kata saat lagi orang pecah tabung, dia kata saat lagi orang bertarik. Dia duk teringat cerita Fast Furious 5 tu kan, ada seorang tu komen, saya geram ya. Lah saya reply dia kata ustaz bahaya ustaz, saat lagi backhoe main angkut dia dah. Sampai terah tu fikir. Saya kata kalau duk fikir sampai terah tu, benda apa pun tak boleh nak buat. Alhamdulillah setakat lah ni backhoe tak main angkut lagi. Dan tak sangka lah dengan tabung tu mendapat terima kasih banyak daripada orang lah. Terima kasih ustaz bagi peluang kami nak pergi kerja, tak payahlah nak singgah kona masuk dalam masjid lah apa semua. Berhenti-berhenti kita boleh buah tabung tu terus. Terima kasih banyak. Alhamdulillah menyumbang. Taklah nak kata banyak lah, boleh lah alhamdulillah. Kadang sebulan boleh mencecah 4,000 5,000 sebulan untuk tabung tepi jalan tu saja. Tapi jangan duk abang ke orang kata banyak tu. Sebab kita kutip hari-hari. Kita kutip ada live ikut ada ke bukan berjenis semua ada dalam live tu kan. Kita kutip hari-hari, hangpa duk gagah pecah lah tabung tu. Hari-hari kita pergi kutip. Kalau biar kat dia sampai sebulan ke, ingat backhoe sungguh. Dia buat tu dengan Fast Furious kan. Dia ikat orang dia pelari tabung tu kan. Alhamdulillah kan. Abang dekat jawatan kuasa. Yang kedua fikir apa? Fikir yang tadi itulah yang babi tu. Babi banyak. Kita ustaz, babi masuk kan ada kes viral babi masuk dalam masjid. Apa kan? Sampai duk berkeli tak habis-habis, nak kena kapek ni, nak kena cuci saja ke nak kena tukar, berkeli tak habis pasal babi masuk masjid. Lepas tu main macam-macam orang kata, dah orang tak mau pergi masjid kan, babi masuk masjid. Macam-macam. Kan boleh apa kita ni kan? Semua benda nak viral. Kan? Fikir benda tu alhamdulillah tuan-tuan, tak ada lagi lah babi masuk ke depan. Setakat lah ni semua orang yang masuk. Alhamdulillah. Dan kita buka. Masa buka tu duk pujuk lah JK kita. Tak apa, kita roboh dulu, nanti kita buat pagar mengelok sikit kalau kata masalah. Alhamdulillah sampai kelak kita tak tutup langsung. Buka 24 jam orang boleh masuk, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuka hati-hati orang untuk singgah dan masuk ke masjid dan rasa makmur. Yang tu kita nak. Sebab apa buat kedai makan, sebab apa buat, kita nak bagi makmur saja masjid. Masjid hidup, bukan kata masjid hanya jadi tempat nak main semayang semata-mata. Masjid bukan hanya menjadi tempat main mati saja. Masjid bukan hanya sebagai tempat main menikah semata-mata. Hak tu lah kuliah itu nak buat program sekali-sekala. Hak tu masjid, bukan yang tu saja. Sebab tu Profesor Dr. Nasruddin Umar, Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang mana lepas nak jadikan masjid peradaban dunia. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube, boleh buka tengok Masjid Istiqlal. Imam yang paling baru dia adalah Imam Profesor Dr. Nasruddin Umar. Dia buat kajian, dan sebelum ni dah ada dah. Imam yang sebelum ni, Imam Mustafa, dah buat dah kajian bagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam masjid Nabi pada zaman Nabi. Dah buat kajian dah. Dan Dr. Nasruddin Umar buat kajian, sambungan lagi kajian yang dia buat. Cari lagi, buat kajian lagi. Apa yang ada dalam masjid Nabi? Apa yang Nabi buat dekat masjid Nabi? Bila kita tengok ada 25 fungsi masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masjid zaman Nabi bukan masjid lagu kita. Ni kalau masjid zaman Nabi macam ni punya, ni kira kemah lah. Hak lah ni Masjid Nabawi kemah. Oi lah ni sakan lah Masjid Nabawi kan. Dok, segak lah. Dulu zaman Nabi bukan lantai macam dengan kita, lantai tanah.
Sebab apa? Sebab semayang nak kena sapu dai. Pasiak tuan-tuan. Sapu dai. Sebab tu Nabi tak bagi kita nak sapu dai ni masa semayang ni. Waktu tengah semayang tak boleh, makruh, tak boleh sapu dai. Sapu dai ni apa dah? Ni pasiak duk ada kat dai ni. Zaman Nabi, masjid zaman Nabi berlantaikan tanah, dinding, bumbung, tiangnya daripada pohon-pohon kurma. Tapi ada 25 fungsi masjid pada zaman Nabi. Masjid zaman kita, tuan-tuan, kira tengok 10 jari ada berapa fungsi? Tak ada. Nak kira 10 pun lambat, tuan-tuan. Boleh tak kita buat? Boleh, macam-macam. Bukan kata nak kena buat macam dengan masjid mabuk yang ada. Sebab kami kebetulan masjid duduk tepi jalan. Tepi jalan utama, bukan, memanglah tepi jalan. Mana ada masjid duduk tengah jalan? Masjid duduk tepi jalan utama. Orang nak pergi Tanjung Dawai, nak pergi ke Iyan. Jadi saya kata jomlah kita buat masjid kita jadi masjid R&R. R&R mana ada pagang? Kita tak pernah pergi R&R tutup pagang. Oh, baru nak singgah R&R, oh Allah, pagang R&R tutup mula. Tak ada, kan? Orang selesa tak singgah R&R? Selesa. Kita patah balik ya tadi. Lagi dia kuih melalut. Yang pertama, tuan-tuan, bagi kemudahan. Apa dia? Jangan tutup pagar masjid. Yang kedua, jangan tutup pintu masjid. Jangan tutup pintu masjid. Bagi orang boleh masuk semayang. Orang nak singgah, ni kita pun tak tahu. Yang duduk dalam lacuk-lacuk ni pun tak tahu. Orang nak singgah, kadang-kadang orang nak lalu pergi mana-mana. Orang nak cari tempat nak semayang. Orang nak singgah, nak masuk semayang dalam masjid. Paling-paling kurang habang lah suih kipas duduk tang ni. Bagi orang tahu, kata suih kipas ada tang tu, lepas boleh buka kipas paling kurang. Aircon jangan bagilah, kadang-kadang orang lupa. Bagi remote aircon pula. Remote aircon kami duduk dalam sini. Tak apa, kalau nak bagi gitu pun boleh lah, tak ada masalah. Tapi kelebihan masjid kami ni, kami buat keliling dia tingkap. Jadi bila waktu lain kita boleh buka kipas helikopter tu satu je, kita buka tingkap. Dia taklah panas. Jadi kita buka. Bagi masjid, bagi orang boleh masuk, bagi orang boleh solat dalam masjid. Lepas mayang jangan kunci pintu masjid. Saya kena dah sekali, tuan-tuan. Saya lepas kuliah macam ni lah, habis kuliah maghrib kan, mayang isya. Lepas mayang isya, mayang sunat bang dia. Aku semayang tak ada nak habis lagi, baru 1 rakaat, tutup lampu habis dah. Aku baru duduk sembang ya. Mujung tak ada kasut sebelah ya, jadi aku baling kasut-kasut tu. Awak yang kalut sangat nak tutup lampu siapa? Mungkin dia set dah kot. Lampu masjid kita macam mana pun 9 suku dia kena padam semua. Kalau lebih daripada 9 suku, karan naik 1000. Tak tahulah. Jangan sampai macam tu punya jumud kita. Membazir kan, tuan-tuan, tak menjadi membazir langsung, bahkan dia akan menjadi pahala jariah, dia akan menjadi pencen buat mereka yang berinfak ni dalam kubur nanti. Ni pencen kita. Ni pencen balong-balong. Yang kita dah bagi duit dekat masjid ni, masjid dah guna bayar karan apa semua, ni akan jadi pencen kat sana. Cahaya yang menerangi dalam masjid ni lah yang akan menerangi kubur kita nanti. Jangan rasa masjid dia mai jebat agama mai lah, mana tu dia mai duk siasat kita apa ada kat masjid tak ada masjid apa semua tahu. Dia kata kita nak bagi faham orang ni payah dia kata. Tak jadi duk pali saya gitulah, dia kata. Tu buka lampu tak mazak. Dia gelak kan. Dia faham, tapi orang tak faham. Orang nampak mazak tak? Mazak awak yang nak buka lampu kat kubur, awak nak bagi kubur cerah ke apa? Tak. Kita nak bagi apa? Makmur. Duk biar saja buka lampu dalam masjid, awak tak mazak ke? Orang nampak mazak. Dah. Makmur. Tuan-tuan, saya nak tanya, mana lagi cantik, mana lagi meriah, mana lagi terang lampu nak banding masjid dengan rumah-rumah ibadat agama lain? Tuan-tuan boleh pergi tengoklah tokong-tokong lagi cerah dari tempat kita. Dan benda ni bukan saya yang kali pertama cakap benda ni, dan banyak dah asatizah guru-guru kita yang cakap benda ni. Bagilah masjid kita jangan nampak suram, bagi nampak meriah, sebab ini syiar kita. Buka tuan-tuan, bagi orang masuk dalam masjid. Bila orang main singgah nak semayang apa semua tuan-tuan, yang seterusnya apa tuan? Sediakan kemudahan yang selesa kepada orang. Buat apa? Bagilah tandas selesa ni. Termasuklah tandas masjid saya sebelum ni. Kalau buka Google boleh tengok review yang lama-lama dulu.
antara menjadi review yang paling teruk, bad review apa dia? Tandas. Dia tandas kategori masjid luar bandar, dia memang lagu tu. Kategori masjid kampung, dia ada kriteria dia. Apa dia? Yang pertamanya, tandas tu dia mesti duduk di belakang ujung dekat kubur. Betul tak? Teman-teman tandas perempuan. Heran tengok tandas pasal apa nak kena tak kat kubur. Dia tak belakang. Kadang-kadang nak cari tandas apa pusing 2-3 kali cari tandas. Dia kena duduk ujung sana. Itu yang kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, yang memang ada dekat masjid kami, apa dah? Tandas tu mesti busuk. Boy, dia kata nak masuk pun nak pilih dulu. Buka, Allah, ada 2-3 ketul, tutup tak. Buka hak ni pula, Allah, ni bolehlah gagah, tak ada apa ketul. Masuklah tetapi ada bau-bau sikit. Masuk. Tengok-tengok baru nak tarik, flash tak ada. Itu kategori yang ketiga lah. Ketegang. Ayat tak turun pun. Kan? Kemudian kriteria dia apa? Masjid, tandas dekat masjid kita ni kriteria dia apa? Dia mestilah patah selak-selaknya. Selak pintu kena patah. Bila nak apa dia, nak berak ke nak kencing ke, dia kena pakai kaki sama senai. Dia lagu tu. Kan? Tuan, ada orang tuan? Ada. Masjid mana? Masuklah masjid saya sebelum ni. Dah repair lah tuan. Repair lah. Bagilah elok sikit. Kan, bagilah kurang-kurangnya wangi. Bukan nak kena cantik. Ada satu masjid tapi tak lawa mana pun tandas dia, tapi wangi, selesa. Kita pun boleh duduk lama dalam tu. Kan, tak ada lah rasa nak kena cepat-cepat sangat keluar. Dah yang terang pun tak apa mau nak keluar. Bagi selesa. Dan jadikan tempat kita sebagai tempat yang ni yang terakhir saya ingat kita boleh buat. Tak semestinya kena berniaga dalam masjid ataupun buat pusat perniagaan. Tapi apa dia? Adanya pusat yang orang boleh mengambil kemudahan dekat masjid. Boleh buat. Apa dia? Lah ni kebiasaan orang-orang kita. Apa dia urusan harian yang kita buat? Urusan harian yang kita nak kena buat, kita nak kena pergi tempat lain. Nak renew road tax, nak kena keluar pergi pekan. Betul tak? Nak apa dia? Nak post barang, nak kena pergi pekan. Ni nak post barang nak pergi nak kena keluar pergi pekan. Tak payah, benda tu kita boleh buat dalam masjid kita, boleh buat. Buat satu tempat. Masjid nak kena jaga ke? Kalau masjid yang rajin, masjid jaga. Kalau masjid tak rajin, bagi orang lain jaga. Ni kami nak buka ni, hamailah buka ni, tempat boleh buat lesen, renew lesen, nak top up ke apa, nak bayar bil ke apa, ni semua boleh mai kat masjid. Sediakan kemudahan tersebut. Masjid hidup tak? Hidup, insya-Allah. Masjid hidup. Dan banyak lagi tu sebahagian daripada contoh. Ikutlah kesesuaian ataupun keadaan, suasana ataupun macam mana persekitaran kita yang sesuai untuk kita buat supaya apa? Masjid dapat diimarahkan. Masjid hidup. Zaman Nabi ada 25 fungsi. Antaranya tuan-tuan yang kita pun tak boleh nak imagine tu. Tak sangka zaman Nabi ada. Masjid antaranya saya sebut. Yang lain biasalah kita tahu masjid jadi pusat latihan peperangan, masjid jadi hospital, masjid jadi tempat jadi macam mahkamah, tempat perundingan. Itu yang biasa kita dengar. Yang jarang-jarang kita dengar yang ada dalam kajian Syekh Profesor Dr. Nasruddin Umar, dia sebut di antaranya apa? Yang kita tak boleh nak imagine ada zaman Nabi. Masjid menjadi sebagai tempat kemahiran. Tempat kemahiran. Maksudnya nak latih apa? Nak latih pertukangan. Nak belajar buat senjata dekat masjid. Dan masjid menjadi satu tempat untuk orang pun senang sebut bahasa kita selun. Zaman Nabi. Lepas tu kami duk gila buat, lah ni kami duk buat dah insya-Allah. Tak lama lagi nak jalan. Siap dah bangunan, siap dah duk tengok lepas duk set up bagi siap. Muslimah Spa and Salon. Sebab apa? Malu nak gunting rambut. Tak apalah kadang-kadang kita jenis orang lama-lama ni gunting sendiri lah. Perak gitu ya kan. Anak-anak kita pun nak gunting rambut. Payah nak cari kedai gunting rambut muslimah lah ni. Payah. Kita pergi kedai mana? Pergi salon tu lah. Alah, nak gunting rambut lah. Betul tak? Payah nak cari. Payah.
Jadi buatlah dekat masjid. Kita buat. Tuan-tuan, zaman Rasulullah, mana saja yang nak berkahwin, mereka akan berdandan dan bersiap dekat mana? Dekat masjid. Dekat masjid. Ada salon. Oh. Allahu Akbar. Hebat tuan. Hebat. Itu zaman Nabi. Dan kita tak mau supaya fungsi masjid itu semakin lama semakin sempit, semakin lama semakin sempit, semakin lama semakin sempit. Fungsi dah tak ada dah. Meriah lagi tempat lain daripada masjid. Sebabnya rumah Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh meriahkan. Buatlah apa, tapi yang pentingnya ikutlah apa yang Jabatan Agama benarkan buat, kita buat. Yang mana tak benarkan buat, tak payah buat. Macam itulah. Apa yang kita boleh buat dekat contoh masjid dalam Pulau Pinang, apa benda yang Jabatan Agama tak melarang ataupun menggalakkan untuk kita buat? Buat. Jabatan Agama minta masjid di dalam Negeri Kedah. Ada Kedah lah. Masjid dalam Negeri Kedah perlu menjadi one stop center. Masa Masjid Bushra tak jadi apa-apa lagi. Saya pun duk fikir orang kampung one stop center datang pelama one stop center. Ya, maksudnya nak kena ada biar masjid ni menjadi segala-galanya pusat di situ. Buat segala-galanya, orang dapat kemudahan di masjid. Insya-Allah tuan-tuan, barakah dia ada. Barakah dia ada. Kita nak kena tanggung kos yang tinggi. Saya faham, kena tanggung kos yang tinggi, tapi habis dah duit masjid? Tak habis tuan-tuan. Bila kita nak buat fasa yang terakhir, siap fasa yang pertama, fasa kedua siap tandas apa semua tuan. Kita buat alhamdulillah tandas kita. Insya-Allah minggu depan, minggu lagi sekali. Betul, minggu lagi sekali. Kita akan pergi ambil anugerah toilet ASEAN. Aku bahasa Inggeris ni aku masalah lagi sebut. Tandas awam standard ASEAN. Anugerah tandas awam standard ASEAN. Bukan tandas masjid, tandas awam. Yang dipertandingkan dalam Asia ni, lepas cari mana tandas-tandas awam yang ada dalam Asia ni yang terbaik. Jadi Motek Negeri Kedah melantik ataupun memilih, mencalonkan tandas awam yang ada di dalam masjid. Buat pertama kalinya, tak pernah lagi tandas awam dalam masjid dipertandingkan dalam pertandingan ni. Tak pernah lagi. Dia kata, pilih masjid tu. Masjid, insya-Allah kata. Harap-harap kalau tak boleh nombor 1 pun nombor 5 lah kata. Tapi kalau lah peringkat ASEAN, peringkat ASEAN tak terpilih. Tapi alhamdulillah terpilih. Kita nak pergi ambil insya-Allah 2 minggu lagi. Untuk peringkat kebangsaan kita terpilih. Tuan-tuan boleh buka Motek, web Motek, ada dah nama masjid kita. Satu lagi syiar agama Islam diangkat. Kadang orang tanya, ustaz awak ustaz duk banyak cerita pasal tandas apa semua sangat. Sikit-sikit cerita pasal tandas, sikit-sikit cerita pasal tandas. Islam sendiri tuan-tuan mengajar kita untuk menjaga kebersihan. Sebelum masuk dalam bab ibadat, sebelum masuk dalam bab semayang, apa dia dulu dalam kitab dia ajar? Taharah. Bersih, suci. Kalau tandas pun tak boleh nak jaga, macam mana nak jaga pengurusan masjid ni? Tandas pun lagu tu. Tandas yang semudah-mudah benda yang nak jaga ni tak boleh nak jaga. Macam mana nak jaga amanah yang Allah bagi dekat kita ni? Nak menguruskan duit orang, nak menguruskan anak karya, nak menguruskan masjid ni yang merupakan amanah ni. Macam mana nak jaga? Jadi ini kita kena buat sama-sama, buktikan. Sampai fasa yang ketiga, fasa yang terakhir. Nak siapkan keseluruhan. InsyaAllah tak banyak dah. Dah tandas buat baru, tak cukup. Orang ramai lah tuan, kesian tengok muslimat. Kalau tak apa pernah pergi, saya minta maaf. Kadang kena hari pit, hari yang ramai sangat. Allah, saya tengok kesian lah, duk beratok lah nak masuk ambil semayang, beratok nak guna tandas. Tu pun duk ada 5 biji tandas dah. 5 biji jamban dalam tu, ada tempat wuduk dalam tu. Saya duk ingat cukup lah, padan lah masjid kau belah mabuk ni, duk ingat lagu tu lah masa mula-mula buat dulu ni. Padan lah masjid kita kan. Belah kampung ni orang nak masuk terang mana. Allah, kalau kena hari cuti ni, kesian lah tengok malam-malam duk beratok lah kot bilik ayak. Bincang contoh kosoi, kita buat masjid, kita tambah lagi tandas. Buat tempat wuduk muslimat yang lebih luas, yang lebih selesa, yang lebih dekat dengan ruang solat. InsyaAllah buat kemudahan tersebut. Dan sampailah siap fasa yang ke 3, insyaAllah tak lama dah. Kita nak siapkan homestay last itu. Homestay. Yang tu last lah insyaAllah. Kita nak ambil satu konsep yang kita nak bawa, kita nak siapkan, yang kita wawarkan daripada dulu lagi.
Bila nak buat, masa awal itu saya beritahu dekat jawatan kuasa, saya abang kat ICU dulu. Saya abang kat ICU. Saya kata kita nak kena pecut ni, nak kena buat cepat sikit. Lama dah projek kita daripada 2019 kita mula buat sampailah kelar ni tak siap-siap lagi ni pasal ketiga ni. Dia tu nak buat macam mana Ustaz? Kita kempen balik lah. Kita kempen minta infak. Tu Ustaz nak buat kempen lagu mana? Saya kata kita kempen nak infak seorang RM2. Dia kata nak Ustaz nak cari berapa Ustaz? Seorang RM2? Juta saya kata. Saya nak cari juta. Dia kata Ustaz RM2 seorang, sejuta tahun bila nak dapat Ustaz? RM2 sejuta nak cari. Mau kena ada berapa orang Tuan? Berapa? 500,000 orang. Kalau nak ambil seorang RM2 ni kena ada 500,000 orang. Ish, dia ikut Ustaz lah dia dah. Buatlah. Saya buat video utama. Tuan-tuan saya nak ajak jom kita sama-sama saya nak kempen infak RM2 semua. Saya berbual dalam Facebook, tengok Facebook pun tak boleh nak pi. Kan? Ish, tak jadi dah aku tahu, mampu dah aku. Kan? Tak apa jalan esok buat video lagi apa semua. Sampailah Kerani mai. Kerani pun hari balik sebelum tu pun dia pening pala lepas bayar untuk siap apa dia kita punya food court tu. Bukan food court, yang last dia lah. Food court tu dah siap dah jalan dah, ada baki lagi kena bayar. Saya tak ingat berapa puluh ribu tu dia kena bayar dekat kontraktor. Dia bayar dia tengok duit lain akaun dia. Allah, dah Ustaz sakit kepala tengok duit akaun Kerani. Kan, dia pun balik termenung dia tak. Kan, dia cuti lepas tu dia mai balik kerja dia buka. Dia kata Ustaz, tengok. Awak duit banyak pula. Saya dah ingat tak apa nak jadi. Saya tak check apa lah. Kita pun buat tak tahu. Buah video, buah dalam WhatsApp apa semua tak jadi buat. Hari kedua tu saya umum langsung buat video yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan untuk kempen infak RM2 ni. Kan? Saya ajak mai TikToker famous tolonglah, bukan nak minta duit nampak. Tolong viralkan je benda ni. Kita nak infak, kita nak pecut ni, kita nak cari juta. Saya umum kali kedua, hari yang kedua saya buat video tu, kita umum kutipan mencecah 80,000 dalam masa 2 hari. 80,000. Video yang kedua tu viral. Masuk nanti tengok dia pergi jauh, berbual dalam WhatsApp dia pergi sampai jauh-jauh. Umum hari kedua, hari ketiga naik pergi 100,000 lebih. Naik pergi 200,000 lebih sampai 600,000 lebih. Dan alhamdulillah genap 2 minggu 1 juta. Dalam masa 2 minggu 1 juta. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, mengimarahkan masjid lah ni yang duk makan pahala. Setiap inci yang orang duk bagi, setiap apa yang tuan-tuan infak, bukan tuan-tuan nak kena banyak tuan-tuan tak. Yang penting saya kata ni pahala hampa semua. Ni saham hampa. Yang hampa bagi ni setiap inci yang ada dalam masjid, apa yang kami buat, setiap binaan yang ada dalam masjid ni, setiap orang yang duk mai, orang rasa seronok, orang pijak dalam masjid ni, orang guna, orang manfaatkan, pahala tu pasti akan sampai dekat hampa. Duit kena banyak ke? Tak kena banyak. Sebab tu berapa ramai yang orang yang akan menyesal dekat akhirat nanti. Saat dia nak mati nanti menyesal. Sebab apa? Sebab dia dah berkira-kira lah ni. Berkira-kira nak bagi sikit sangat sekali lagi, takut orang kata pula sikit sangat. Nak bagi dia duk mula duk kira-kira, dia duk pertimbang-timbang, dia nak bagi tak mau nak bagi. Tapi berapa ramai orang yang akan menyesal saat Allah nak cabut nyawa dia. Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib. Minta dekat Allah. Allah kata fayaqula, nanti mereka ini semua akan berkata, Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh tangguhkan sebentar matiku ya Allah, dalam tempoh yang sangat sedikit. Berapa ramai yang menyesal nanti? Berapa ramai yang akan menyesal nanti, termasuk saya. Menyesal. Minta dekat Allah, ya Allah tangguh ya Allah, lambatkan sikit matiku ya Allah. Lambatkan mati, bukan minta nak hidup balik. Lambatkan sikit mati. Nak buat apa? Fa'as-saddaqa, aku nak balik bersedekah. Sebab ulama sebut antara amalan utama pertama yang akan dipamerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kebajikan yang kita buat, sedekah yang kita buat. Saat itu Allah akan tunjuk, ini pahala yang hang buat. Banyak ni punya sedekah, aku dah bagi RM1 ni. Mai yang Jumaat RM1, mai yang Jumaat RM1. Daripada budak-budak sampai ketua nak mampus RM2 tu ya. Tak upgrade langsung. Boleh BRIM pun RM1. Boleh keluar KDLSP pun RM1. Boleh gaji pun RM1. Tapi nak abang dekat tuan-tuan, ada manfaat tak? Nilai dia sangat-sangat besar. Berapa ramai yang minta tangguh daripada Allah. Sebab apa? Sebab nak balik bersedekah.
Minta balik ya Allah, lambatkan sikit matiku ya Allah, nak balik nak bersedekah ya Allah. Sebab apa? Dah nampak dah pahala yang sangat besar. Abu Laid As-Samarqandi dalam kitab dia sebut apa? Ditulis di pintu syurga, berapa ramai orang yang menyesal. Ya Allah, hari ini kami dapat ya Allah apa yang telah kami sedekahkan dulu waktu kami hidup dalam syurga ini kami dapat. Kita bersedekah untuk bangunkan rumah Allah. Allah jadikan kepada kita semisal dengannya. Allah bina sebuah istana di dalam syurga yang semisal dengannya. Bagi ke banyak mana pun RM1 ya. Tapi Allah buat kat kita apa? Satu buah istana di dalam syurga. Kami dapat ya Allah hari ini apa yang telah kami infak dekat dunia dulu, yang kami sedekah dekat dunia dulu. Tapi kami menyesal dulu kami tak bagi banyak. Banyak bukan pada jumlah dia tuan-tuan. Istiqamah untuk kita bersedekah. Tuan-tuan, kita kat Malaysia ni paling senang nak bersedekah. Malaysia ni tempat yang paling mudah nak bersedekah. Kita dok pergi beli makan, kita boleh selit sedekah. Kita dok pergi beli sarapan, kita boleh selit sedekah. Kita nak bubuh dalam tabung Jumaat, tabung berlambak-lambak. Lah ni kalau buka TikTok ni, tang ni kawan minta, tang tu. Buka Facebook, tang ni kawan ni minta, tang tu kawan. Nak kena bagi banyak kan? Dok tuan-tuan ni bagi RM1 pun depa terima ah. Tak tahu lah kot masjid ni tak mau RM1, tak tahu. Kalau tak mau RM1 bagi masjid saya. Kot lah tuan-tuan bagi kata imam kan kat pengurusi. Saya nak infak ni, masjid nak buat apa? Masjid kami kita nak renovate apa semua, kita nak pakai lebih kurang 200,000 lah apa. Oh ya ke, saya nak infak berkurang RM1 bagi. Kan? Oh minta maaf kami tak terima RM1. Kami paling-paling kurang RM50. Mohong kan tuan, terima ah. Mungkin kita lah rasa segan. Mungkin hak pengurusi pun tak. Amboi dia sembang panjang RM1 ya. Mungkin ada rasa lagu tu. Dan memang ada lagu tu kan. Dan kita pun tak nafikan, kita ni hati kita pun kan berapa nak elok sangat, termasuklah saya. Hak bila saya buat infak RM2 tuan-tuan, hak masuk dalam akaun tu bukan RM2 semua. Tapi hak geng-geng RM2 tu rajin duk abang. Ustaz, alhamdulillah saya dah support. Pum, dia bagi screen record. Dia bagi screen capture, pak tangkap. Pak buka kita pun download. Oh, dia abang. Oh RM2. Ada RM2 bukan abang aku. Kalau ikut macam tu lah kita ada hati kan buat apa elok sangat. Kan? Tapi heran tuan-tuan. Dalam sepanjang yang kita tengok dalam tempoh kita kempen infak RM2 tu, kita jumpa 2 kali. 2 orang, satu syarikat, satu individu. Bagi RM50,000. Cari tak jumpa. Tak habaq apa dia bubuh RM50,000 senyap. Kita pun nak cari siapa dia hamba Allah ni RM50,000. Kita pun nak bagilah penghargaan. Nak hantarlah sebuah jam yang ada logo masjid lah apa semua nak bagi. Cari tak jumpa. RM50,000 senyap. Hak yang RM2 ni saya tak larat nak buka WhatsApp. Pra WhatsApp RM2 Bukan nak kata salah, tak salah nak abang kata hati kita bukan apa nak elok sangat. Lagu tu lah kita. Tak apalah, tapi ada tak manfaat? Ada manfaat. Bagilah tuan-tuan, kat Malaysia ni paling senang nak bersedekah. Jangan pernah terlepas daripada kita bersedekah tuan-tuan. Ganjaran dia sangat-sangat luar biasa. Antara benda yang akan menjadi pencen dalam lubang kubur kita, apa dia tuan? Nabi dah sebut dah 3 benda. Yang pertama sedekah jariah, sedekah yang menjadi apa dia tak putus-putus untuk kita. Apa dia? Berinfak, berwakaf, bersedekah. Bagi orang makan pun termasuk. Ada ulama tersebut kata apa? Bagi orang makan pun termasuk dalam sedekah jariah. Kita bagi orang makan, orang tu makan, dia menggunakan tenaga daripada apa yang dia makan, dia buat benda-benda yang baik, jadi jariah untuk kita. Apa dia yang kedua? Ilmu yang bermanfaat. Ni malung, ada ilmu malung, pandai buat apa melenggang, ajak orang. Dia pandai buat mi kuah dia seorang yang sedap. Kalau pergi baca Yasin rumah dia buat mi kuah, lepas sembang mi kuah tu saja 3 hari. Betul lepas tanya, hang kia hang buat mi kuah lagu mana sedap dengan? Alah aku buat seorang hampa buatlah. Tak habaq sampai ke mampu ya. Tak cerita ke orang. Jangan, tuan-tuan, ajaklah orang ilmu yang bermanfaat. Ada tak orang yang ajak orang, dia berniaga. Dia ajak orang. Lepas tu keluar berita, seorang ahli perniagaan Cakotiau yang sangat maju sebelum ini telah bankrupt kerana dia telah mengajar ilmu Cakotiaunya kepada orang lain. Tak pernah jumpa. Tapi siapa yang ajak kita bila berniaga tak boleh ajak orang? Tuan-tuan pernah dengar tak? Berlambak ni dalam Malaysia. Oh minta maaf lah, saya tak boleh nak cerita ni resipi saya berniaga.
Hak tu ada dengar? Ada. Kita tanya, Cokotia hang sedap hang buat lagu nak. Ada lah kan. Ceritalah sikit, ajak lah sikit. Saya nak ajak pun saya menega. Loh, awaknya kalau menega ajak orang. Dia takut tu orang lain buka lagi maju daripada dia. Betul tak? Sedangkan yang itulah yang akan menjadi apa? Pencen jariah untuk dia. Tentang perempuan mungkin kenal kot, tuan-tuan mungkin kenal juga. Tu hak yang dia buat donat red velvet. Ira Azira, saya saja tunggu. Dia masuk lah tu, saya duduk dekat, saya takut memang dahsyat. Dia ajak orang buat red velvet, betul tak? Oh, viral habis. Dia bubuh dalam TikTok, dia bubuh dalam Facebook, viral. Masuk dalam WhatsApp, viral. Bini aku pun buat. Haram tak ini. Dia kata saya halalkan. Orang patok beli dia punya donat red velvet ni. Lepas dia ajak orang habis tak patok. Tak habis lah. Hak yang tu izinkan saya nak menikah. Betul haram tak menikah pun. Hak kawan tu duk patok panjang tu kan. Rugi tak? Tak rugi langsung. Ni siapa yang ajak kalkulator ni? Agama kita ajak. Lagi kita berkongsi, lagi bertambah rezeki kita. Betul tak? Betul. Kan? Hampa aku cemui dah, aku tak kena tajuk dengan hampa. You know kan? Jadi hampa boleh tengok halal sudah lah. Betul. Yang ketiganya apa? Doa anak-anak yang soleh. Jadi jariah untuk kita. Jadi tuan-tuan, boleh ke? Elok-elok sejam lah. Kan? Saya ingat ni Isya nak berhenti. Kan? Jadi tuan-tuan macam itulah tuan-tuan, sebuah sedikit tuan-tuan. Ini tanggungjawab kita semua. Mengajak diri kita nak mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di penghujung akhir zaman sangat dah ni. Ujung-ujung sangat dah. Tak larat dengar cerita dah macam-macam dah. Ustaz-ustaz duk cerita lagu macam-macam dah. Imam Mahdi nak keluar dah, ayat al-thana nusuruk dah, apa dajjal nak keluar. Kita duk dengar macam-macam dah. Tapi kita tak rebut apa yang Nabi peluang. Nabi kata apa? Yang Nabi tak ambil peluang ni. Yang Nabi duk pesan dekat kita. Nabi kata apa? Di akhir zaman ni apa? Badiru bil a'mal. Cepat-cepat buat amalan. Banyak-banyak buat amalan. Berlumba-lumba buat amalan. Sebelum datangnya kepada kita apa? Fitnah. Saat itu maka kita teraba-raba bagaikan kita berada di malam yang gelap gelita. Masa tu baru-baru nak buat amalan. Fitnah ni apa? Fitnah ni ujian. Masa tengah Allah bagi sihat lah ni, Allah bagi kekuatan, Allah bagi kemampuan untuk kita buat sedekah, untuk kita buat kebajikan. Buat badiru bil amal. Segera kita buat kebaikan. Berlumba-lumba kita buat kebaikan, berebut-rebut kita buat kebaikan, sebab peluang Allah bagi dekat kita waktu ni je. Lepas masuk lubang kubur tak ada apa dah boleh buat. Bila fitnah datang tak boleh buat apa dah. Waktu kita sakit nak buat apa tak boleh dah. Berebut waktu lah ni tuan-tuan, dan ini tanggungjawab kita semua dan peluang yang Allah bagi kepada kita semua. Berebut tuan-tuan. Dan last penutupnya tuan-tuan, sebab apa dalam Al-Quran tadi Allah sebut? Pasal apa? Allah sebut minta nak balik, minta ditangguhkan sebentar kematian, minta tangguh mati tapi balik nak bersedekah. Pasal apa tak minta balik nak buat amalan lain? Banyak lagi dah amalan-amalan yang besar. Banyak. Kan? Tak minta nak pergi umrah, dia tangguh saya, Allah aku nak pergi umrah. Sebab apa? Boleh semayang dekat Mekah, boleh semayang dekat Madinah, boleh pergi ziarah Nabi, boleh masuk dalam Raudhah, apa semua. Banyak pahala dekat sana. Tak minta. Tak minta nak pergi haji, tak minta nak balik semayang, tak minta nak balik berpuasa. Pahala puasa tuan-tuan, kita puasa, Allah kata apa? Pahala orang yang berpuasa Allah bagi ikut suka Allah. Allah bagi atas kehendak Allah. Maksudnya kita puasa, tahan lapar dahaga, malamnya kita beribadat, Allah bagi pahala orang yang berpuasa. Pahala ikut kehendak Allah. Banyak mana Allah nak bagi. Tapi kita tak balik minta tangguh dekat Allah. Kita tak minta tangguh nak balik berpuasa, tapi minta tangguh masa yang sedikit nak balik buat apa? Bersedekah. Sebab apa bersedekah? Ulama kata sedekah lah perbuatan, amalan yang paling cepat untuk dibuat dan ganjaran dia sangat besar. Cepat dah boleh sedekah, sedekah cepat. Tabung lalu tak tadi tuan-tuan? Tak tabung lalu tak? Lalu.
Tuan-tuan ambil masa berapa jam nak ambil duit dalam poket, nak bubuh dalam tabung? 2 jam? Sejam? Ke 30 minit? Tabung lalu depan dia 30 minit dia ambil masa. Dia dok perhati. Kan? 5 minit pun dah. Kalau 5 minit pun saya ingat kena sigung dengan orang sebelah dah. Dia tahu 5 minit dah. Tak ada pak tahu apa. Dia dah kelebek tengok 5 minit. Tu pun kena sigung dah kan. 1 minit pun tak sampai. Paling lama 1 minit lah kot dia nak buka, dia nak kelas duit 10, 50. Allah Ta'ala. Tak bawa pula dah. Dia pecah. Tu lambat sikit mungkin lah. Paling tak ada pun 30 saat settle. Tu pun lama 30 saat saya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tak sampai kan. Siap bulan tabung. Dia kan cepat tak? Cepat. Pahala dia jariah. Jadi berebut untuk kita buat kebaikan, mudah-mudahan insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan duk sergah-sergah main tempat orang, duk sergah-sergah. Jadi mudah-mudahan ada perkongsian dan ada kebaikan untuk kita semua. Doakan juga untuk saya, doakan untuk kami semua, doakan untuk semua orang. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT memberi kebaikan kepada kita semua dan kita diselamatkan daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bertemu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika salah silap saya mohon maaf, kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halah.